Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulami minan nasi alaihi sadaqah, كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أو كما قال. حديث صحيح متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap ruas tulang manusia wajar memberi sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, manusia ni Allah Subhanahu wa taala bagi jadi dia dengan tulang beberapa kerat. Maka sewajarnya manusia yang Tuhan bagi jadi dengan tulang beberapa kerat ni menggunakan setiap ruas, setiap kerat tulang dia ni untuk melakukan amal sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, sedekah itu wajar dilakukan pada setiap hari yang terbit matahari. Maknanya manusia, nama kata kita manusia yang mengaku Islam ni tiap-tiap hari kena buat amalan sedekah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan maksud sedekah itu. Maksud manusia bila kata sedekah, dia kira ada duit bagi, baru sedekah. Nabi SAW menjelaskan maksud sedekah itu. Kata Nabi, ta'dilu bainat naini sadaqah. Kalau kamu boleh berlaku adil terhadap dua orang, maka kamu telah pun bersedekah. Nabi kata, kita boleh fair dengan orang, kita boleh berlaku adil dengan orang, sedekah. Orang tak kata kat kita, kita tak usah kata ke orang, fair lah. Orang tak kata apa kat kita, kita pergi kata ke orang, itu tak fair, kita tak berlaku adil. Kalau kita boleh berlaku adil, orang tak buat khianat kat kita, kita tak usah buat khianat kat orang, kita berlaku adil. Kita umpama orang yang bersedekah. Nabi kata, wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmilu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Nabi kata, kalau sekiranya kamu tolong satu orang nak naik kenderaan, orang dulu dia nak naik unta, dia nak naik
kuda, dia nak naik tinggi, dia nak naik susah, kita tolong angkat dia bagi naik atas kenderaan. Itu sedekah, Nabi kata. Satu orang yang nak naik kenderaan susah, kita tolong bagi dia mudah naik atas kenderaan. Kita umpama buat satu amalan sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, ataupun dia duduk atas kenderaan, kita tolong angkat barang dia buat naik atas kenderaan yang dia naik itu juga pahala sedekah, Nabi kata. Tak mesti ada duit ambil bagi ke orang baru sedekah. Tolong orang pun pahala macam bersedekah. Bahkan Nabi kata wal kalimatut thayyibah sadaqah. Bercakap dengan cakap yang baik, itu juga sedekah, Nabi kata. Kita cakap dengan satu cakap yang boleh menggembirakan hati kawan kita, kita umpama orang yang bagi sedekah. Kita cakap dengan cakap-cakap nasihat pada orang. Cakap nasihat itu kalimatut thayyibah, itu perkataan baik, maka pahalanya sama macam orang yang bersedekah. Bahkan Nabi kata wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salah sadaqah. Bahkan setiap langkah yang kamu langkah nak pergi ke masjid kerana nak semayang, itu sedekah. Langkah kaki daripada rumah, langkah nak main masjid, niat kita nak pergi masjid, nak pergi semayang, langkah kaki nak pergi tu, setiap khatwah, setiap langkah kita langkah tu sama macam kita duk bagi sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariq sadaqah. Bahkan Nabi kata kalau kamu jumpa benda yang boleh bagi sakit ke orang duduk tengah jalan, kamu ambil buang ke tepi, kamu dapat pahala macam orang yang bersedekah. Nampak paku duduk atas jalan, ambil buh tempat yang selamat, umpama kita bersedekah. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita semua satu hari mati. Kita tak tahu kita mati itu banyak mana amalan baik yang kita nak bawa menghadap Tuhan. Kita tak tahu. Kita duduk semayang hari-hari ni, baik semua ke semayang yang kita buat ni? Ikhlas ke semayang yang kita buat ni? Khusyuk ke semayang yang kita buat ni? Kita pun tak tahu. Diterima ke amalan semayang yang kita duduk buat hari-hari ni? Kita pun tak tahu. Apa lagi benda baik yang kita buat hari-hari selain daripada semayang? Apa lagi? Cuba kita renung, cuba kita muhasabah diri kita. Sehari apa benda amal baik yang kita buat? Kita buat apa dia? Baca Quran tak ada, zikir tak banyak mana, sedekah kurang sekali, tolong orang seminggu kot sekali. Banyak mana amal yang kita buat masa kita hidup atas dunia ni? Banyak mana aja benda yang kita buat? Dosa banyak kita buat. Daripada celek mata sampai nak pejam mata tidur, berapa banyak dosa yang kita buat. Maka sudah sewajarnya kita fikir macam mana cara nak melipat gandakan amal baik kita, supaya amal yang banyak ni mudah-mudahan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah, Allah bagi keredaan dia pada kita, kita dapat syurga dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata Abu Dzar, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Dzar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ke dia, Nabi kata dekat Abi Dzar, Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, wahai Abu Dzar, jangan sekali-kali kamu hina benda baik sikit pun. Wahai Abu Dzar, kalau sekiranya benda tu benda baik, jangan hina. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, hendaklah kamu buat benda baik, walaupun yang kamu mampu hanyalah bila jumpa kawan muka kamu manis dan berseri-seri. Buat, Nabi kata. Nak buat banyak tak boleh,
Kita nak bersedekah, duit tak ada. Kita nak berzikir, tak larat. Nak baca Quran, tak mampu dan sebagainya. Banyak benda tak habis, tak ada. Nabi kata, kamu jumpa kawan kamu biwajhin taliq. Pastikan muka kamu manis berseri-seri. Cukup, Nabi kata. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsani syatin, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita Islam, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsani syatin. Nabi kata, jangan sekali-kali satu orang jiran menghina jiran yang lain. Nabi khususkan benda ni pada orang perempuan. Wahai wanita-wanita Islam, jangan sekali-kali di kalangan kamu yang hidup berjiran sebelah menyebelah rumah ni hina jiran yang seorang lagi. Walaupun jiran kamu bagi dekat kamu satu kaki kambing sahaja. Firsani syatin maksudnya kaki kambing, benda tak ada harga. Orang sebelah rumah kita hantar main satu mangkuk, buka-buka tengok, Allah hantar ni, kita kata kau nak hantar lagu lai ketang. Hantar main buka-buka mangkuk tengok, Allah hantar main sup kaki ayam. Kita kata Allah hantar, kita menghina dia. Nabi kata, kalau sekiranya jiran kamu hantar mai kat kamu sebelah kaki kambing pun, kamu jangan hina dia. Kerana dia sanggup bagi itu kebaikan. Dan kita jangan menghina kebaikan yang dibuat oleh mana-mana manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok hadis-hadis Nabi ni, tak nampak dekat kita Islam ni membenarkan kita menghina orang. Tak nampak. Kalau kita mengaji habis ayat-ayat Quran, kita mengaji habis hadis-hadis Nabi, tak ada ayat Quran dengan hadis Nabi ni yang mengajak kita suruh hina orang yang tidak sepatutnya. Tak ada. Yang ada, Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam musyrikin, mengecam golongan kufar yang ada dalam hati mereka niat nak membinasakan Islam. Itu ada. Tapi sama-sama orang Islam, apatah lagi sama-sama orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, tak ada ayat Quran dengan hadis Nabi yang membenarkan kita mengecam, menghina, apatah lagi kita buat sesuatu yang boleh menyakitkan dan membawa fitnah kepada dia. Tak ada. Tapi amalan dalam masyarakat kita itulah yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 215 suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi 'alim. Shadaqallahul 'azim. Tuhan kata, dan apa saja yang kamu buat daripada kebaikan, sesungguhnya Allah dengannya Maha mengetahui. Tuhan kata, wa ma taf'alu min khair, apa juga benda yang kamu buat yang benda tu baik, fa innallaha bihi alim, Allah tahu bahawa yang kamu buat tu baik. Kadang-kadang kita buat benda baik tapi orang kata macam-macam kat kita. Tak apa, Allah tahu kata hak kita buat tu baik. Bukan manusia yang nak menilai kita, bukan manusia yang nak bagi pahala kat kita, bukan manusia yang memiliki syurga. Yang menilai kita, yang menentukan baik buruk masa depan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki keredaan dan Allah yang memiliki syurga. Maka Allah jelaskan dalam ayat ni, wa ma tafa'alu min khair, maka apa yang kamu buat daripada kebaikan, fa innallaha bihi alim, Tuhan tahu. Maka kalau yang kita buat tu baik, orang cemuh kita, biar dekat dia lah, kerja dia cemuh kita. Tapi kita tahu yang kita buat tu baik, Allah menilai kebaikan kita.
Ayat 197 suratul Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma taf'alu min khair ya'lamullah. Sama juga. Maksud dia, dan apa yang kamu buat daripada kebaikan, Allah tahu. Tuan-tuan, kita ni ingat satu je, kita ingat hak kita buat ni baik. Orang nak kata apa, orang punya pasal lah. Kita main masjid awal, main buka masjid, main pasang lampu, main apa semua, cuci-cuci masjid. Orang kata tu nak menunjuk tu baru 2-3 hari ni baik. Biar pergi mereka lah, mereka nak kata hak kita buat tu baik. Tuan-tuan nak kutip semua hak orang kata kat kita, tuan-tuan nak kutip. Kalau kita kutip, apa satu kita tak boleh buat? Kalau kita nak kutip semua hak orang kata kat kita, kita kutip, apa satu pun kita tak boleh buat. Kita tahu hak kita buat tu baik, dan kita tahu benda ni Allah suruh, dan tidak ada nas yang melarang benda yang kita buat, kita buat. Fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah dengan perbuatan kita, Allah Maha mengetahui. Ayat 7 surah Al-Zalzalah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa buat baik walaupun sebesar debu, maka ia, yakni Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengetahuinya, dan Allah akan tunjuk balasan pahala kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 15 surah Al-Jathiyah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan falinafsihi. Maksudnya barang siapa buat satu perbuatan baik, pahala untuk dia. Tuhan kata. Tuan-tuan tengok ayat Quran, cukup cantik. Tuhan kata, man 'amila salihan, siapa buat satu amal salih, siapa buat satu benda baik, fali nafsih, maka pahala untuk dia, bukan untuk orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang kita baca tadi, dapatlah kita faham bahawa kita orang Islam, kita disuruh buat baik, kita buat baik. Soal penilaian, Allah Subhanahu wa taala yang menilai kita, bukan manusia. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, dan kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa ingat nak buat baik. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1, muka surat 54. Muka surat 54, kita masih lagi berada dalam tafsir suratul Baqarah. Muka surat 53, bawah sekali. Muka surat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma unzilallahu minal kitab. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Bahwasanya segala mereka yang sembunyi mereka itu akan barang yang telah turun oleh Allah daripada kitab, yakni daripada sifat Nabi dan daripada waktu zahirnya, yakni waktu zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita nak baca malam ni, ayat yang menceritakan tentang golongan yang nak sembunyikan hukum Tuhan. Di antaranya ialah golongan Yahudi dan Nasara. Dalam kitab Taurat sebut dah tentang kedatangan Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad dan bila Nabi Muhammad ni nanti mai. Dalam kitab Injil juga disebutkan tentang kebangkitan Nabi Muhammad, dengan nama Nabi Muhammad sekali disebutkan, dan apa sifat yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, apa sifat-sifat dia ada sebut. Tetapi orang-orang alim kitab Taurat dan alim kitab Injil sembunyi benda ni, sembunyikan benda ni daripada pengetahuan pengikut-pengikut dia. Alim ulama bagi kitab Taurat dan alim ulama bagi kitab Injil, bila mai tang cerita tentang Nabi Muhammad, dia tutup cerita tu. Tak cerita kepada anak murid dia, tak cerita kepada pengikut dia, semata-mata kerana tak mau orang-orang ni semua ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ayat yang kita baca pada malam ni, Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita tentang wujudnya golongan ini, golongan yang sembunyikan hukum sebenar dalam Quran. Firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, bahwasanya segala mereka yang sembunyi, mereka itu akan barang yang telah turun oleh Allah daripada Quran, yakni tentang sifat Nabi dan waktu zahir Nabi. Wa yashtaruna bihi thamanan qalilah, dan membeli mereka itu dengannya, yakni dengan ilmu itu, akan harga yang sedikit daripada dunia. Tuan-tuan, kita bila belajar tafsir, dia kata al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bila kita belajar tafsir, dia bagi tahu dekat kita, tafsir ni kita kena ambil pengajaran daripada lafaz yang umum, bukan kerana sebab turunnya yang tertentu. Ayat ni turun kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak menempelak Yahudi dan Nasrani. Tapi pengajaran daripada ayat ni ialah kita tak boleh, kalau kita tahu benda hak sebenar, kita tak boleh sembunyi benda sebenar dengan menunjukkan benda palsu. Tak boleh. Benda sebenar apa dia? Dalam Quran semua hak sebenar. Benda sebenar apa dia? Hak Nabi sebut tu semua sebenar. Kalau orang tanya kita tentang hukum yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, apa cerita pun kita kena hadang hukum hak sebenar. Orang tanya, ustaz, apa hukum betul-betul laksanakan hudud ni? Kena jawab hak sebenar. Hak sebenarnya hudud ni hak Allah punya, wajib dilaksanakan. Itu jawapan dia. Tak boleh dengan kerana saya hidup abang bab hudud ni jadi salah pula, saya lagi jadi. Hudud ni pun kita tengoklah, kadang boleh tak boleh kena tengok keadaan sama. Jawapan itu menyembunyikan hukum. Maka hukum, habang hukum lah, habang elok-elok, tak ada masalah apa. Quran kata benda ni wajib, wajib. Bukti dia buat main ayat Quran 1, 2, 3, 4, 5 saya tak tahu. Quran kata macam ni, saya habang macam ni. Ustaz ni apa hukum ni kalau sekiranya orang berzina ni? Kalau sekiranya berzina orang yang dah berumah tangga berzina, apa hukum dia? Hukum dia dalam Quran kata gini. Bagi tahu. Ustaz ni apa hukum ni kalau mencuri? Mencuri dalam Quran kata macam ni. Cerita hak sebenar tu disuruh oleh agama. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita cerita hak sebenar. Bila cerita hak sebenar, bukan bermakna kita pati mana-mana, tetapi kita cerita hak sebenar bermakna kita menjelaskan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi amaran. Allah kata wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Orang hak sembunyi perkara sebenar ni adalah orang yang agama dia jual kerana nak dapat dunia sikit. Kerana gaji 2-3 ribu, benda wajib dia pergi abang kata tak wajib. Kerana nak pertahankan gaji 2-3 ribu, benda haram dia pergi kata boleh. Kerana nak pertahan gaji 2-3 ribu, dia ubah habis hukum hak dia tahu sebenarnya. Maka orang yang macam ni, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dia jual agama dia kerana nak dapat duit tak apa duit. Firman Allah, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Bermula mereka tidak makan mereka itu pada dalam segala perut mereka itu melainkan api neraka. Orang hak macam ni, hak tak berani habang benda sebenar, tak berani habang benda sebenar kerana takut hilang pendapatan. Pendapatan tu nampak macam duit halal, tetapi sebenarnya pendapatan tu beli makan, nampak macam mi goreng masuk, tetapi Tuhan kata sebenarnya api neraka yang masuk dalam perut dia. Kerana bahawasanya neraka tempat kembalinya, Tuhan kata orang macam ni dia last sekali neraka, tak ada tempat lain. Firman Allah, wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, dan tiada tegur akan mereka itu oleh Allah pada hari kiamat kerana ghadab, yakni marah Allah atas mereka itu. Orang hak sembunyi hukum ni bukan setakat pendapatan dia tu jadi macam ketui api neraka masuk dalam perut, bukan setakat tu. Hari kiamat esok, sewaktu dia mengharapkan belas ihsan Allah, Allah tak mau tengok dia.
Allah Subhanahu wa ta'ala tak mau bercakap dengan dia. Marah Allah kepada dia. Hang dulu pergi mengaji ilmu agama, hang reti benda mana wajib, benda mana haram, hang reti benda-benda ni semua, hang tak bagi tahu ke orang hukum hak sebenar. Hari ni aku tak mau tengok muka hang. Tuan-tuan, kita banyak kali cakap lah, kalau mak kita buat tak mau tengok muka kita, rasa macam mana? Ini bukan mak ni, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan langit dan bumi. Mak kita tak mau tengok muka kita pun kita tak aman hidup dalam dunia ni. Mak kita tak mau tengok muka kita, kita tak ada tempat atas muka bumi ni, nak pijak tak ada tempat. Kalau mak kita marah kat kita, kita tak ada tempat atas muka bumi ni, nak duduk tak ada tempat. Tuan-tuan boleh bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala marah kita, tak mana kita nak hidup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dalam ayat ni, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Orang hak sembunyi hukum Allah hak sebenar ni tidak menegur akan mereka itu oleh Allah pada hari kiamat, kerana marah Allah kepada mereka itu. Wala yuzakkihim, dan tiada suci Allah akan mereka itu daripada berlumuk dengan dosa, yakni dengan tidak diilhamkan taubat ataupun Islam. Allah sekali-kali tidak akan ampun dosa orang yang tipu orang dengan menyembunyikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdosa, Allah tidak akan ampun dosa dia. Macam mana cara Allah tidak ampun dosa dia? Cara dia dengan Allah tidak mengilhamkan kepada dia untuk bertaubat. Tak sedap ke diri sampai mati. Tak sedap ke diri. Dia main-main dengan hukum Tuhan, dia tipu orang dengan ilmu yang ada kat dia. Dia tahu apa hak sebenar, dia pergi habaq hak tak betul dekat orang. Dengan kerana dia habaq tak betul, orang jadi tak betul. Dengan kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala marah dia. Allah Subhanahu wa ta'ala tak mau tengok muka dia pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala tak mau cakap dengan dia pada hari kiamat. Dia ni Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bagi petunjuk kepada dia untuk nak bertobat. Bahkan dia akan terus macam tu sampai mati. Mati dalam keadaan mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat sakit di neraka. Tuhan tak bagi muka kepada orang macam ni. Tuhan tak bagi muka kepada orang yang sembunyikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Bermula mereka itu ialah segala mereka yang tukar. Mereka itu akan dalalah dengan buang hidayah. Tuhan dah bagi dah hidayah pergi mengaji agama, dah bagi hidayah dah, dia buang hidayah dia, dia pergi ambil jalan dalalah, jalan sesat. Ambil sesat, kufur, dan buang Islam. Wal azab bil maghfirah, dan orang yang macam ni ialah orang yang tukar azab dengan maghfirah. Patutnya dengan kerana mengaji agama, dengan kerana faham Islam, sepatutnya dia dapat maghfirah, dia dapat keampunan Tuhan. Tapi kerana dia sembunyikan ilmu hak dia tahu, dia buang keampunan Tuhan, dia ambil azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tukar ambil kerja azab, buang kerja ampun dosa yang disediakan bagi mereka itu. Saja pergi cari penyakit. Jika sekiranya tiada mereka itu sembunyi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak jadi begitu. Kalau dia tak sembunyi hukum Tuhan, dia tak jadi macam yang jadi ke dia masa itu. Firman Allah, fama asbarahum 'alan nar, maka apakah yang terlebih kuat sabar mereka itu atas api neraka. Iaitu takjub bagi orang mukmin kerana sanggup mengerjakan satu yang mewajib neraka dengan tiada ambil hirau hendak taubat sekali-kali. Heran orang macam ni, gamak dia pergi buang hidayah nak ambil sesat, gamak dia pergi tolak keampunan Tuhan, dia nak azab Allah Subhanahu wa ta'ala mai kat dia. Pelik dengan orang-orang macam ni. Firman Allah, zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Bermula yang demikian itu dengan sebab bahawasanya Allah Ta'ala telah turun dia akan kitab dengan sebenar, maka beriman mereka itu dengan setengah dan kufur dengan setengah yang lain dengan sembunyi akan dia. Pelik. Ada orang Quran ni dia ambil setengah, dia buang setengah. Bak nikah kahwin dia ikut Quran,
puasa, dia ikut Quran. Bab pi Mekah buat haji, dia ikut Quran. Bila mai bab-bab yang nampak macam tak sesuai dengan dia, dia tolak Quran. Maka manusia yang jenis macam ini, manusia yang beriman setengah, dia engkar dengan Tuhan setengah. Manusia yang macam ni akan mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan langsung tidak akan pandang dia pada hari kiamat, bahkan dia akan ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti. Firman Allah, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan bahawa segala mereka yang bersalah-salahan mereka itu pada kita, yakni dengan iman setengah dan kufur setengah, dan mereka itu ialah Yahudi. Dan kata qil, mereka itu ialah segala musyrikin Arab. Pada Quran, kata setengah syair, dan kata setengah sihir, dan kata setengah kahana, iaitu tuk nujum. Ni, tiga golongan ni. Golongan Yahudi, golongan musyrikin Arab, dan juga golongan-golongan yang tak mau percaya Quran. Golongan ni, mereka kata Quran ini syair. Ini bukan wahyu Tuhan. Mereka kata yang ni syair, sejenis syair. Mereka kata Quran ini adalah sihir. Pi dengar aja boleh terpengaruh. Maka dia ajak orang-orang dia, jangan pi dengar langsung. Kalau hampa pi, hampa nanti lekat ke dia. Jangan dengar Muhammad punya cakap ni, jangan dengar. Kalau hampa pi dengar, hampa nanti ikut dia. Jangan pi dengar. Pasal apa? Pasal hak dia duk cakap tu adalah sihir, dia berkata. Dan sebahagian lagi pula kata Quran itu ialah nujum, kahanah, nujum, ramalan masa depan yang merupakan nujum yang dibuat oleh Muhammad itu sendiri, dia berkata. Firman Allah, la fi syiqaqin ba'id, sesungguhnya pada khilaf, yakni pada menyalahi mereka yang jauh daripada jalan agama yang sebenar. Apa yang mereka buat tu sebenarnya silap. Mereka makin jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, dan tiadalah kebajikan itu bahawa kamu hadap akan muka kamu pihak timur ataupun pihak barat pada semaya. Kebaikan ni bukan soal menghadap belah mana baik. Turun ini ayat menolak atas Yahudi dan Nasara yang dakwa mereka itu yang demikian itu. Mula-mula orang Islam kiblat kita dah baca dah ayat. Bulan berapa dulu ni? Mula-mula kiblat menghadap Baitul Maqdis. Turun ayat, fawallu wajhaka syatral masjidil haram, kena beralih menghadap ke Masjidil Haram. Yahudi dan Nasrani yang sememangnya duk tunggu ni, keadaan-keadaan macam ni memang duk tunggu buah ni. Bila jadi aja, mereka exploit isu ni. Terus exploit. Dia baca tengok Islam tak ada pendirian. Saat-saat menghadap belah barat, saat-saat menghadap belah timur, betul-betul ni apa ni, dia kata. Tak ada pendirian. Macam mana ni kalau kata barat, barat lah. Kalau kata timur, timur lah. Apa ni saat timur, saat barat ni, apa benda? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turun ayat ni, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Ukuran kebaikan dalam agama bukanlah menghadap timur ataupun barat. Kebaikan dalam agama ni lain. Tuhan kata, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Akan tetapi yang kata kebajikan ataupun kebaikan itu ialah mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Hak tu baik. Soal saat menghadap Baitul Maqdis, saat menghadap Masjidil Haram, itu bukan kebaikan yang sebenar. Kebaikan itu ialah, Tuhan kata, yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Dia percaya Allah. Allah kata menghadap timur, dia menghadap timur. Allah kata menghadap barat, dia menghadap barat. Bukan soal timur ataupun barat. Soalnya perintah Allah. Kalau Tuhan kata menghadap arah ke Baitul Maqdis, dia ikut. Dia ikut tu kerana itu perintah Allah.
Kalau Tuhan ubah, suruh menghadap arah Masjidil Haram, dia ikut. Dia ikut tu bukan kerana itu perintah Allah. Maka kebaikan itu ialah sejauh mana orang ni taat kepada Tuhan. Orang yang taat Tuhan, dia orang yang baik. Dan yang dikatakan kebaikan itu ialah beriman dengan segala malaikat dan segala kitab dan segala nabi-nabi. Yang kata kebaikan itu sejauh mana kita percaya kepada Quran. Yang kata kebaikan itu ialah sejauh mana kita beriman bahawa ada di kiri kanan kita ni malaikat raqib dan atid. Bukan setakat jawab. Bukan setakat jawab kata ni ada raqib, balik sini ada atid. Bukan setakat jawab saja. Bahkan kita beriman. Kita percaya kata ada malaikat duk tulis kiri kanan kita. Maka dengan kerana itu kita sentiasa berwaspada. Tak ada satu tempat di atas muka bumi ni, tidak ada satu tempat yang kita duduk yang malaikat tak catat apa kita buat. Kita percaya macam tu, kita beriman dengan malaikat. Dan beriman dengan kitab dan segala nabi-nabi. Dan mengeluar akan harta sedekah. Orang yang buat baik itu ialah orang yang buat keluar zakat. Zakat pun nak kecoh, ini bukan orang baik. Serta kasih segala orang yang minta sedekah. Orang yang buat kebaikan itu ialah orang yang apabila ada orang main minta sedekah kat dia, tak boleh bagi RM10, dia bagi RM1. Itu orang baik. Dia cakap aja tak pernah hulung bagi, belum tentu baik. Tapi tak ada cakap banyak, tapi tolong orang cukup kuat, ini orang baik. Kata dia, dan pada menebus hamba mukatab dan juga tawanan. Orang baik ialah orang yang sentiasa nak tolong lepas orang daripada perhambaan. Dan yang mendirikan akan sembahyang dan yang fardu, dan segala yang menyempurnakan dengan janji mereka itu apabila berjanji dengan Allah ataupun dengan manusia. Orang baik ialah orang yang bila berjanji, dia tunai janji. Dan segala orang yang banyak sabar daripada kepapaan, sabar daripada kesakitan, dan sabar daripada peperangan sabilillah. Ini betul-betul orang yang cari kebaikan. Tuan-tuan tengok ada 2 student kita duk mengaji di Iraq, tengok balik. Keluarlah watak berita semalam, malam kemarin. 2 orang student Malaysia duk mengaji di Iraq. Wisma Putra pi pujuk, mula pi suruh balik, dia tengok balik. Pi pujuk suruh balik, tengok balik dia. TV ambil gambar pula 2 orang ni. Kamarudin Mapil dia ambil gambar 2 orang ni. Baca kitab, duk buka Quran, baca tak apa saja. Pasal apa? Pasal mereka kata mereka sudah pun berada di bumi syahid. Tak mau lari daripada syahid. Entah nak kata apa orang macam ni. Kalau duduk sini kau kata nak pergi payah, dia dah memang ditakdirkan Allah duk menimba ilmu di bumi tu. Di bumi yang daripada banyak-banyak bumi, Allah pilih bumi tu untuk nak jadi medan syahid. Dia dah pun kebetulan duk ada di medan syahid. Dia tengok balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini orang baik. Ini orang baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, iaitu segala orang yang banyak sabar daripada kepapaan, sabar daripada kesakitan, dan sabar ketika peperangan sabilillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bermula mereka itu, yakni yang tersebut itu ialah segala mereka yang benar, mereka itu pada iman dan pada kebajikan. Ni orang yang boleh buat semua benda yang dia sebut ni, ini adalah orang yang betul-betul buat baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kepada anak yatim, berapa orang pada kita duk tolong anak yatim? Kau pernah dengar Dr. Radhi USM? Dr. Radhi, pakar hadis kita USM. Saya telefon dia 2 hari lepas, sembang dengan dia. Dia beritahu, kata ustaz, dengar kata ustaz ada terlibat dengan nasi kandang apa dia kata. Saya kata betul. Oh betul lah, bukan cerita orang lah. Saya kata betul. Dia memang betul pun. Dia kata nak minta tolong sikit. Dia kata. Saya kata apa hal? Dia kata anak ada dalam sebulan, dia ada 1 hari dia layan anak-anak yatim.
Dalam sebulan, dia kata dia ambil sehari. Hari Sabtu, minggu pertama. Dia layan anak-anak yatim buat pergi kat masjid kat dengan rumah dia. Dia kata mula dulu 4-50 orang. Dia kata panggil mai, dia bagi nasihat, buat majlis ilmu, majlis tazkirah dekat anak-anak yatim ni, ra'i mereka, takat mana boleh bagilah, tolong bagi makan, bagi apa-apa yang patut. Dia kata lah ni dah ramai dah. Dia kata daripada Perak ada sikit, daripada Aluk Stang ada sikit, Sebang Perai Pulau Pinang ada sikit, ada lebih kurang 160-170 orang dah lah ni. Dia kata anak nak minta tolong Pak Ustaz lah. Dia kata kok boleh nasi kandang bagi makan sikit. Okey, no problem. Kita kata hari apa, pukul berapa nak hantar, apa semua kita tahu nak buat macam mana. Bukan saya nak cerita nasi kandang bagi makan, nak cerita Dr. Razri ni dalam hidup dia boleh ambil masa untuk nak layan anak-anak yatim. Pasal apa? Pasal ini tuntutan Allah dalam Quran. Kita buat apa? Selain daripada komplain orang buat yang tu tak kena, buat yang ni tak kena, kita buat apa? Kita kena cari ni angle-angle yang macam ni, sudut-sudut yang dilupakan ni, sudut-sudut yang dialpakan, sudut-sudut yang kurang diberi perhatian macam ni. Kita cari, kita dapat, kita menyumbang. Bukan kita duk teropong dengan toslet panjang suluh cari sudut-sudut kelemahan orang untuk kita nak hentam. Tapi kita nak kena cari sudut-sudut yang dilupakan oleh sebahagian besar orang. Sudut-sudut ni kita nak ambil dan kita nak menyumbang. Kerana sumbangan itu untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Quran yang dikatakan kebaikan itu ialah semua benda ni. Man amana billah wal yaumil akhir. Kebaikan ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wal malaikah wal kitab wal nabiyyin wa atal mal ala hubbih dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Itu kebaikan. Kebaikan itu ialah beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, dengan malaikat, dengan kitab, dengan nabi, dan juga dia sentiasa bagi harta dia kepada keluarga yang terdekat. Yang tu dulu. Dan dia sentiasa tak lupa kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang ibnas sabil, dan kepada orang yang meminta-minta tolong orang yang masih menjadi hamba. Dia semayang, dia buat keluar zakat, dia menunaikan janji apabila dia berjanji, dan dia sabar dalam apa keadaan sekalipun. Ini kebaikan, agama kata. Tuan-tuan, kita buat senarai ni, kita cek balik, ada tak ada kita dalam senarai itu? Tak ada. Kita buat senarai itu, senarai hak Tuhan sebut tadi ni, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, semua tu buat senarai, rate hak mana yang kita rasa kita dah buat. Rate tengok berapa per berapa. Kita tahu kita sebenar-benar baik ke tak, baru kita tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bermula mereka itu, yakni yang tersebut itu ialah segala mereka yang benar, mereka itu pada iman dan pada kebajikan. Ini orang yang sebenar-benar buat baik, Tuhan kata. Dan bermula mereka itulah takut akan Allah dengan sebenar-benar takut. Ni orang yang betul-betul takut. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai segala orang yang beriman. Lepas ni dia nak masuk pula cerita tentang hukum qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah dipertukan ke atas kamu akan qisas, yakni berbalas-balas pada segala bagi bunuh, sifat dan perbuatan. Di dalam hukum jenayah Islam ada satu bahagian dia panggil hukum qisas. Hukum qisas maksudnya balas dengan balasan yang setimpal. Kalau dia bunuh orang, orang tu cukup syarat, maka dia wajib dibunuh balas. Bunuh balas tu qisas.
Dan termasuk dalam kisah juga, kalau dia bergaduh tumbuk, dia tumbuk kawan tu patah gigi kapak sepuntung, maka orang tu berhak untuk tumbuk dia bagi patah gigi kapak sebatang. Itu kisah. Kisah ni bukan bunuh orang, bunuh balas saja. Semua benda yang balasan setimpal dipanggil kisah. Dia ambil pisau, dia buat ram macam tu, luka lebih kurang 6 inci, maka kawan yang luka tu boleh ram dia balik pada kadar 6 inci. Itu kisah. Maka Islam memfardukan. Dia kata kutiba. Kutiba makna dia furida, makna dia difardukan. Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah, dan telah difardukan ke atas kamu akan hukum qisas, yakni berbalas-balas pada segala bagi macam bunuh. Bunuh ni dia ada 3 macam. Yang ni tuan-tuan kena tengok dalam bab jinayat pula, dia akan cerita panjang bab ni. Satu, dia panggil qatlul am, bunuh sengaja. Yang kedua, dia panggil shibhul am, maksudnya seakan-akan sengaja. Yang ketiga, dia panggil qata', maksudnya tersilap. Dia ada 3 kategori bunuh orang. Yang kata qatlul am, bunuh, sengaja bunuh, memang niat dia nak bunuh kawan tu. Dia ambil parang panjang, dia pergi tetak sampai putih tengkok. Itu memang niat membunuh, qatlul am. Dia memang niat nak bunuh kawan tu, maka dia dikenakan hukum qisas, bunuh balas. Yang kedua, shibhul am, nampak seakan-akan sengaja, tapi sebenarnya dia tak sengaja. Contohnya, dia guna satu alat yang biasanya tak boleh bagi mati orang tu, tapi mati kawan tu. Dia pakai bantai, pergi tabuh di belakang kawan tu. Tabuh, semput nyawa, mati. Bantai ni biasanya kalau pukul kau dah sedar, dia tak sakit. Apatah lagi mati je. Tapi nak jadi ke cerita, dia ambil bantai, dia tabuh di belakang kawan tu jatuh tersembat, mati. Maka dia panggil shibhul am. Sukar kita nak kata dia niat nak bunuh, pasal alat yang dia guna tu tak mungkin membawa mati. Dan yang ketiga, dia panggil bunuh khata', secara tersilap. Dia masuk memburu dalam hutan, nampak pokok kayu apa nama, pokok ubi kayu beringgut, tembak bunyi adui. Takkan pelanduk boleh sebut adui. Dia tengok orang yang tu khata', langsung tak ada niat nak bunuh orang, dia ingat nak tembak babi hutan, pergi kena orang. 3 kategori ini akhirnya membawa maut, membawa mati, tetapi hukum dia tak sama kerana tujuan tu tak sama. Tentu tengok Islam, berapa punya adil Islam, dia detail benda ni sampai macam tu. Tak sewenang-wenang boleh bunuh orang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, cerita tentang difardukan hukum bunuh balas bagi orang yang bunuh dengan niat membunuh. Al-hurru bil-hurri, dibunuh orang merdeka dengan sebab bunuh orang yang merdeka. Bukan bunuh orang pantai merdeka. Bunuh orang yang merdeka, orang yang bukan hamba kita bunuh, maka kita berhak dikenakan hukum bunuh balas. Tiada dengan sebab bunuh hamba. Kalau bunuh hamba, kita tak kena bunuh balas. Wal abdu bil abdi, dan dibunuh hamba dengan sebab bunuh hamba. Wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan. Awal laki-laki dibunuh dengan kerana bunuh perempuan, dan diiktibar sama pada hukum. Walaupun Quran sebut al-unsa bil unsa, perempuan bunuh perempuan, maka perempuan yang membunuh dikenakan hukum bunuh. Tidak bermakna laki-laki kalau bunuh perempuan tak kena hukum bunuh. Dalam hadis Nabi beritahu, laki-laki ke perempuan ke, kalau bunuh orang yang merdeka, orang Islam yang merdeka, dia akan dibunuh balas. Begitu. Pasal apa? Pasal dari segi nyawa, laki-laki perempuan tak ada beza. Dari segi nyawa, laki-laki perempuan tak ada beza. Maka tiada dibunuh Muslim jika hamba sekalipun dengan kerana dia membunuh kafir. Islam dengan kafir tak sama nilai dia. Dan jika merdeka kafir itu sekalipun, firman Allah, faman ufiya lahu min akhihi syai', maka barang siapa yang membunuh, yang kemudiannya dimaafkan baginya daripada saudara-saudara orang yang kena bunuh itu akan suatu, dengan ditinggalkan kisah daripadanya, dan gugur kisah dengan maaf setengah ataupun daripada setengah warisnya. Kalau sekiranya kita bunuh satu orang, keluarga orang yang kita bunuh tu maafkan kita, maka kita terlepas daripada hukum kisah, hukum bunuh balas. Terlepas.
Kita bunuh satu orang, pak dia bagi maaf dekat kita. Pak dia kata, lah macam ni lah, saya pun meluat kat budak ni lama dah, eloklah hang bunuh dia. Allahu Akbar, kita kata lega kan. Misalannya macam tu. Sebab dalam fiqh, bapa ni dia panggil waliyuddam, dia panggil tuan punya darah anak. Dia diberikan authority oleh agama untuk bercakap on behalf nyawa anak dia. Kita bunuh anak dia, kita duk takut kita nak kena hukum bunuh balas. Tengok-tengok pak dia main lagu duk goncang tangan kita, Allah terima kasih lah, saya sendiri duk sakit hati kat dia lama dah, saya nak bunuh dia tak sampai hati, hang tolong buat cantik, kata. Macam tu pula dia main abang kat kita. Habis ni kira macam mana pakcik? Dia kata tak apalah, settle lah, dia kata. Kautin, dia kata. Terlepas daripada bunuh balas. Kerana apa? Kerana Quran kata faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang membunuh tadi, yang dimaaf baginya daripada saudaranya akan suatu, keluarga dia bagi maaf terlepas daripada hukum bunuh. Begitu. Fattiba'un bil ma'ruf, maka ikut tuntut dengan ambil diyah. Ada kes-kes yang tertentu bila tak kena qisas, dia pindah kepada diyah. Bayang diyah, bayang ganti rugi yang menyamai dengan nilai 100 ekor unta. Itu dia nyawa manusia. 100 ekor unta kita dengar mahal lah. Kita kata kalau unta ni harga lembu, kita kata apalah RM1,500 sekor, 100 ekor. Boleh bayar tak boleh bayar? Fikir lagu tu. Firman Allah, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan juga menunai diat kepadanya, yakni kepada waris-waris yang memberi pengampunan itu dengan kebaikan. Kalau dah dia bagi pengampunan, ganti bunuh balas kepada bayang ganti rugi diat 100 ekor unta, maka kita pergi bayang elok-elok dekat keluarga dia dengan tiada lokek dan tiada kurang walau sedikit pun. Firman Allah, zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, yang demikian itu harus qisas dan juga harus memberi maaf itu adalah satu keringanan daripada Tuhan kamu dan rahmat kepada kamu. Islam bagi satu keringanan. Keluarga orang yang kita bunuh boleh bagi maaf dekat kita. Kalau dia bagi maaf, kita selamat nyawa kita. Keringanan itu Allah bagi dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Sekira-kira tiada putus akan suatu daripada keduanya dan tidak mandatori. Hukuman ini tidak mandatori. Tidak kata mesti kena bunuh balas. Tak ada kemaafan. Keluarga bagi maaf pun tak peduli, hang kena bunuh balas juga tak. Dalam bab ini dia tidak putus, dia tidak mandatory. Dia boleh diberikan kemaafan. Seperti yang diputus atas Yahudi dengan qisas dan atas Nasara dengan diat apabila bunuh orang. Dalam kalangan orang Yahudi, kalau bunuh orang mesti qisas. Keluarga tak berhak bagi maaf. Dalam masyarakat Nasara, bila bunuh orang, dia tak akan dikena hukum bunuh balas. Jadi benda tu sudah diputuskan. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, benda ni tak diputuskan. Dia bagi pilihan sebagai satu keringanan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Firman Allah, falahu azabun alim, maka baginya azab yang sangat sakit pada akhirat, iaitu azab neraka. Ataupun pada dunia dengan hukum bunuh balas. Bunuh orang ni tuan-tuan memang tak selamat. Bayangkan kita bunuh orang, Nabi duduk tang mana? Nabi duduk tang mana? Mana tempat yang kita boleh pergi duduk? Tang mana? Yang boleh duduk yang tak kena tangkap kerana bunuh orang. Tak selamat tuan-tuan. Duduk di rumah tak selamat, pergi duduk rumah adik-beradik tak selamat, pergi duduk menyorok. Tang mana duduk pun duk merasa tak selamat. Walaupun orang tak tangkap, tapi kita tak rasa selamat. Kalau atas dunia sudah tidak selamat, Tuhan kata falahu azabun alim, akhirat azab lagi pedih pasti kena ke dia. Pengajaran daripada ayat ni, jangan bunuh orang. Walau dengan apa cara sekalipun. Kita tak bunuh dia, tapi kita upah orang suruh pergi pukul dia bagi mati. Bunuh orang juga. Kita tak pergi bunuh dia, ambil pistol, ambil senapang, ambil parang, ambil kayu, pergi katok dia. Kita tak buat kat dia. Kita pergi buat cara sihir, ilmu hitam dan sebagainya. Muntah darah hamba Allah tu sampai 3 bulan. Tak makan, tak minum. Duk muntah darah sampai kurus kering. Akhirnya mati. Bunuh orang juga. Apa juga cara yang kita guna yang akhirnya membawa kepada dia ni hilang nyawa. Dianggap bunuh orang.
Firman Allah, walakum fil qisasi hayah, dan bagi kamu pada qisas itu hidup. Tuhan kata, kalau sekiranya dilaksanakan hukum qisas, hidup. Tuhan kata, ya ulil albab, wahai sekalian orang yang ada akal, kerana seorang apabila dia tahu akan kena bunuh, apabila dia bunuh orang, nescaya tertegah dia daripada bunuh orang, maka menghidup ia akan dirinya dan mereka yang hendak dibunuh hidup. Itu maksud hidup. Bila dilaksanakan hukum Allah, orang tak buat benda ni. Tahu dah kalau bunuh orang, nyawa dia akan terbang. Dia tak mau buat. Pasal apa? Pasal dia tak mau nyawa dia terbang. Dia tak mau buat. Maka hidup dia, bukan sekadar hidup dia, dia tak jadi bunuh kawan tu pun hidup. Dengan melaksanakan hukum qisas, hak Tuhan punya, hidup masyarakat ni. Sama lah juga dengan hukum-hukum lain yang Allah sebut dalam Quran. Kalau sekiranya kita laksanakan hukum kejam dengan batu sampai mati bagi orang yang dah kahwin tapi dia berzina, sanggup ke tuan-tuan? Sanggup ke satu orang dia tahu hukum dia kena kejam dengan ketua batu sampai mati? Sanggup ke dia nak pergi berzina, nak sedap berapa minit ni? Sanggup ke dia nak pergi terima akibat macam tu? Tuan-tuan bayangkan kena tanam sekerat badan ni, kena tanam sekerat badan dengan tangan tak boleh nak tepi. Antum sudah belajar tomai macam mana lah, ketua batu main cepu, dia bincut balik ni, bincut sampai kepala jadi lohan be. Sanggup ke? Tanam sekerat badan dengan tangan tak boleh buat apa, katu batu main singgah kata darah meleleh main turun kot pipi ni. Nak elok tara mana? Nak elok dengan batu duk main 5-16 biji ni, nak elok tara mana? Elok balik ni kena tang ni elok. Bukan kata dia tak sanggup, orang hak tengok pun tak sanggup. Bila macam tu punya keadaan duk adakah orang nak berzina? Ada pihak kata orang yang nak buat dia buat juga. Terai dulu, tengok macam mana, terai dulu. Terai dulu, kita terai laksanakan hukum Tuhan ni. Kita terai dulu tengok nak jadi macam mana. Orang nak buat kata tak benda ni. Terai dulu. Kalau dah terai, dah dilaksanakan, bagi tempoh lah untuk pelaksanaan, bagi tempoh, bagi setahun ke, bagi 5 tahun ke, bagi dia flow elok undang-undang ni, tengok macam mana. Reduce ke tak, dia menurun, dia decrease ke tak kes-kes yang macam ni, tengok macam mana jadi. Kalau sekiranya menurun, terimalah kata Tuhan punya baik. Kalau dah dilaksanakan benda ni, nampak tak turun, nampak menjadi-jadi kes yang okey, tak apa. Tapi pasti tak akan jadi macam tu, pasal hukum Tuhan punya. Bila laksana hukum Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak kali kita dah buat contoh. Orang suruh makan durian tak mau, suruh makan durian tak mau. Terai makan, tengok macam mana. Kalau makan muntah, okey, hantar saya makan. Ni tak mau makan, tak mau terai dulu kata tak sedap. Tak boleh lah. Sama dengan hukum Allah pun, tak bolehlah kata tak mau, terai dulu. Pasal apa? Ni bukan produk Amerika, ni bukan produk Jepun. Ini Allah Subhanahu wa taala punya produk Allah. Kalau hari-hari kita semayang, duk sujud, duk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, pasal apa Allah suruh kita tak buat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memelihara daripada berbunuh-bunuh. Takut dibunuh balas. Takut kita kena bunuh balas, maka kita tidak bunuh orang. Maka makna qisas itu ialah balasnya, dan makna qud ialah dibunuh balas akan dia. Ada orang kata dah, lah ni pun kita duk hukum gantung kepada orang yang bunuh orang pun, bunuh duk jalan juga. Bukan masalah orang tu kita bagi mati, tapi masalahnya ialah syariat Allah tu. Tuhan tak suruh gantung. Tuhan tak suruh gantung orang bagi mati. Tuhan suruh pancung orang bagi mati. Bila laksana hak Tuhan suruh, aman dunia ni. Bukan matlamat nak bagi mati dia, tapi matlamat dia nak laksanakan perintah Tuhan. Kalau matlamat nak bagi mati, ayam sembelih dengan ayam kepak tengkok, mati juga dua-dua ayam ni, boleh makan. Kalau matlamat ayam mati baru boleh makan, ayam sembelih dengan ayam cucuk tengkok, dua-dua pun ayam tu mati, darah keluar juga, boleh makan lah.
Tapi dah syariat Islam kata sembelih macam yang Islam mau baru sah. Hak mana tak ikut yang tu tak sah. Matlamat dia bukan orang yang bunuh orang tu nak dikenakan hukum bunuh balik. Bukan itu matlamat dia. Matlamat dia ialah ikut syariat Allah. Allah suruh orang yang bunuh orang ni dikenakan hukum qisas. Allah suruh orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hak Allah suruh tu kita buat. Baru Allah bantu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Ni pula dia nak main cerita tentang wasiat pula. Telah difardukan kamu apabila hadir seorang kamu oleh mati. Difardukan, dia kata kutiba alaikum, difardukan. Semacam mana difardukan qisas, semacam mana difardukan puasa, macam itulah difardukan kita tulis wasiat. Firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Telah difardukan ke atas kamu apabila hadir seseorang kamu oleh mati, jika sekiranya ada tinggal ia akan harta, maka hendaklah berwasiat ia. Wasiat ni disuruh. Tuan-tuan, bila turun ayat ni, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bila turun ayat-ayat ni, tidak ada satu malam yang dia tidur sebelum dia tulis wasiat. Tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi ni, turun ayat ni, turun ayat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, difardukan ke atas kamu bila kamu nak mati, in taraka khairanil wasiyah, hendaklah kamu tinggal wasiat. Anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar bila dengar ayat ni turun, dia kata mula daripada hari ayat ni turun, dia tak akan tidur melainkan setelah dia tulis wasiat. Praktik law tu juga. Nak tidur malam tulis 1/3 daripada harta ni bagi dekat apa rumah anak yatim manakah, 1/3 ni bagi dekat sepupu dia hak miskin manakah. Dia tulis 1/3 harta dia nak bagi ke siapa-siapa. Firman Allah, lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf, bagi dua ibu bapa dan segala kerabat dengan adil, dengan tiada lebih atas sulus, yakni tidak lebih daripada 1/3, dan tidak lebih akan yang kaya atas yang miskin. Itu dia. Ni ayat ni kemudiannya dimansuhkan hukum dia. Mula-mula turun ayat ni, dia kata tulis wasiat. Dalam wasiat tu mak pak mesti dapat. Wasiat harta kita ni mesti dekat mak pak mesti bagi. Wal aqrabin, dan kepada adik-beradik qarib, kerabat yang dekat-dekat mesti kena tulis dalam wasiat sebelum tulis ke orang lain. Hukum ni kemudiannya dimansuhkan apabila turun ayat pesaka. Pasal apa? Bila main ayat pesaka, mak pak automatik dia dah dapat bahagian dalam pesaka. Orang yang dapat bahagian dalam pesaka tidak berhak mendapat wasiat. Kita tak boleh tulis wasiat kalau saya mati ni 1/3 bagi ke anak bongsu saya. Wasiat itu tidak sah. Pasal apa? Pasal anak bongsu sudah berhak untuk mendapat pesaka. Maka dia tak boleh dapat dua bahagian. Pesaka pun dapat, wasiat pun dapat, tak boleh. Wasiat hanya boleh ditulis, wasiat hanya boleh diberikan kepada orang yang tidak dapat pesaka kita. Sepupu kita tak dapat pesaka kita. Ataupun kawan baik kita, dia tak dapat pesaka kita, dia berhak untuk mendapat bahagian daripada wasiat. Haqqan 'alal muttaqin. Sebenar wasiat itu segala orang yang muttaqin akan Allah. Ini hukum, dia kata mansuh dengan hukum pesaka, dan dengan hadis sabda Nabi, la wasiyata liwaris, tiada wasiat bagi waris. Maka hukum dimansuhkan. Ayat masih dibaca, tetapi hukum dia dimansuhkan. Begitu. Firman Allah, faman baddalahu ba'da ma sami'ah, maka barang siapa yang tukar, yakni yang ubah akan wasiat itu kemudian daripada dengarnya. Jaga baik-baik. Masa kita buat wasiat, ada satu orang dengar wasiat ni. Bila kita mati, dia pergi ubah wasiat tu. Kita buat wasiat, kita kata saya kalau apa-apa jadi kat saya, 1/3 harta saya bagi dekat Polan bin Polan. Dia ni dengar. Bila kita mati, dia pergi ubah. Dia kata dia ni hari tu ada pesan suruh bagi, dia sebut nama orang lain. Dia
baddala, dia telah tukar wasiat yang dia dah pun dengar, fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna, maka hanya dosanya ke atas segala mereka yang tukar mereka itu akan wasiat itu. Berdosa orang yang tukar wasiat. Dia pergi jadi saksi palsu. Sebenar macam lain, dia cerita macam lain. Dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim, bahwasanya Allah taala Tuhan, dia amat mendengar lagi amat melihat segala-gala. Tuhan tahu hak sebenar, jangan duk tipu. Firman Allah, faman khafa min musin janafan aw ithma, maka barang siapa takut daripada orang yang berwasiat itu, cenderung daripada yang benar dengan khata' ataupun dosa, iaitu dengan melebih atas sulus ataupun tentu yang kaya sahaja, fa aslaha bainahum, maka berbuat suluh, yakni berbuat damai ia di antara mereka itu dengan suruh berbuat adil. Kalau sekiranya dia tahu ada benda tak baik berlaku dalam wasiat ini, maka dia wajib dia masuk campur untuk nak jadikan baik benda yang jadi tak baik tadi. Dia nampak ada orang nak main wasiat ni. Wasiat ni sebenar dia macam ni, ada orang pergi nak ubah wasiat ni bagi jadi tak betul. Dia tahu, maka dia wajib kena masuk campur bagi jadi hak betul balik. Begitu. Fala isma alaih, maka tiada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengampuni lagi kasih sayang terhadap hamba-Nya. Tuhan Maha Pengampun terhadap orang-orang yang benar, berada di atas jalan kebenaran. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk tajuk hukum as-saum. Hukum as-saum, iaitu cerita tentang hukum puasa. Kita akan tengok lepas ni firman Allah tentang perintah berpuasa kepada orang-orang Islam. Wallahu a'lam. Merompak merupakan satu jenayah, dan hukumnya ialah hukum bunuh ke atasnya. Betul ke rompak hukum bunuh? Dah, rompak tak hukum bunuh, dia ni lebih pada Quran berada. Curi, potong tangan. Potong tangan, maksudnya bila kata potong tangan, faqta'u aydiyahuma, maksudnya potong di pergelangan tangan. Curi. Rompak, dia potong tangan dan kaki. Khilaf. Rompak ni. Rompak dengan curi tak sama. Curi, kita duduk tidur atas rumah, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, dia ragas masuk dalam rumah kita, dia curi duit kita. Dia curi. Rompak ni samun lah. Kita baru pergi ambil duit di bank, baru langkah keluar 3 tapak, dia main, dia tapak atas dada kita, jatuh dia tunggin, dia ambil duit, dia lari. Depan-depan dia rabut ambil. Yang tu dia panggil rompak ataupun samun. Hukum ke atas perompak ataupun penyamun tidak sama seperti hukum ke atas pencuri. Perompak, penyamun dihukum potong tangan kanan dan potong kaki kiri. Khilaf. Kalau tangan kanan, kaki kiri. Dia rompak lagi, potong tangan kiri, kaki kanan. Dah jadi timun macam tu, nak pergi rompak lagi, ambil cicak dengan sampai makan wang dia ni. Jadi bukan bunuh, bukan hukum bunuh kepada orang-orang yang merompak penyamun. Kalau sekiranya dia rompak sekali dengan dia bunuh, hukum bunuh lah. Hukum bunuh lah. Dia merompak sekali dengan bunuh, kan? Dia kena hukum mati lah. Baik, soalan dia kata, adakah kita boleh bunuh orang yang rompak kita zaman sekarang? Tak boleh. Kita atas kapasiti kita sebagai individu tak boleh bunuh dia, dan menjadi tanggungjawab kerajaan untuk melaksanakan hukum ni. Dulu ada satu kes jadi, lama dah dulu. Tapi semayang Zuhur di masjid, dia kerja pejabat. Masa Zuhur, dia pergi semayang Zuhur di masjid. Jadi jenis pesen semayang dulu dia seluang tinggal tepi ni. Dan saya tengok banyak dah jadi. Saya pun heran pasal apa yang pergi dulu dia seluang tu, pakai seluang tu lah semayang. Dia pergi londes seluang, tinggal seluang di tepi dinding tu, dia pakai kain, dia main semayang. Ada satu hamba Allah, masa orang ambil air semayang, dia ambil air semayang juga. Orang habis ambil air semayang, orang pergi semayang, dia dua ambil air semayang lagi. Berapa banyak kali dia ambil air semayang pun kita tak tahu. Lepas tu bila orang tengah dah duduk semayang, rakaat 2, rakaat ketiga, dia pergi selongkang seluang yang kawan tu tinggal. Hamba Allah ni pula baru pergi cucuk duit di bank aja. Jadi ada lebih sikit lah duit dalam tu.
Dia angkat pergi. Habis-habis semayang, pipi yang tengok tak ada dah duit. Dia betul-betul marah lah tuan-tuan. Siapa dalam dunia ni yang duit dia hilang dia seronok? Siapa dia dalam dunia ni bila duit dia hilang dia cukup seronok? Tak ada lah. Melainkan orang gila. Orang yang waras akal fikiran tak boleh. Terus saya hilang 10,000. Hilang 10 ringgit pun dia nak marah dah. Ni pula duit gaji dia. Kawan pun gaji ni masa tak ada nak ujung bulan habis. Satu pergi balas pula. Marah lah. Marah pasal duit ni orang sudah curi. Jadi selepas tu hari yang berikutnya dia pergi, dia tak semayang. Dia duduk tunggu tengok. Dia duduk tunggu tengok. Masa orang semayang dia duduk tengok ada siapa video ni, dia umpan lah seluang dia pun dia buat tentu, kemudian ada seluang orang lain pun dia duduk tunggu tengok siapa budak mana di video tengok dapat kat dia takut dikerak tangan dia. Kan? Marah ni. Berapa hari lepas tu dapat lah. Dan kawan yang ambil ni pun dia bukanlah nak ambil hari ni, nak ambil isu, ambil lusa. Dia pun cerdik juga. Dia ambil hari ni bagi selang 2-3 minggu nak ambil pula. Dia tahu lah lepas jadi kejadian ni orang semua berjaga-jaga. Bila orang jaga tak larat jaga, orang tidur dia beroperasi pula. Macam tu lah kawan kampung pun macam tu lah. Malah ni naik rumah kau ni, malah esok dia tak naik dah rumah kau ni, dia tunggu hari lain pula. Dapat dekat hamba Allah ni, dia pegang-pegang, dia kata hang rupanya hang ambil duit susu anak aku lah apa. Dia tarik pula, buka pisau pelik harga sekupang saja modal dah. Tajam tuan-tuan pisau tu buat pasal lebih tajam daripada pisau potong bawang di lepong tu. Pisau sekupang tu pula. Dia kata hang ni, dia kata patut kerat tang ni, dia kata. Tapi aku kesian kan aku nak kerat jari kelingkin satu dia kata. Allah. Leceh tuan-tuan, ni leceh. Sudah kata kerat tang ni, kerat. Sudah kata jari kelingkin, kerat tang ruih kuku dikucukuk dah. Hang ni dia kata patut kena potong tang ni. Dia kata tapi dia kata aku kesian kan aku nak potong jari kelingkin dia kata. Allahu akbar. Sorok muka. Dia potong sungguh tuan. Ini cerita ya. Lama dah jadi benda ni. Dia potong sungguh. Dia kata tu kira aku kesian tu dia kata. Tuan-tuan, yang ni mengaji tak habis. Mengaji tak habis. Islam tak bagi buat macam tu. Islam tak bagi buat macam tu. Betul dalam Quran suruh laksana hukum potong tangan, tapi bukan kita. Atas kapasiti kita, individu tak boleh buat benda tu. Dia kata dah tu kalau kita tak buat, siapa nak buat, nak tunggu ni bila mereka nak buat. Tak. Kalau sekiranya tak jalan pun kita tak dipersalahkan. Kita nak supaya benda tu dilaksanakan. Kalau tak laksana, sedangkan kita tergolong dalam golongan yang nak benda tu dilaksanakan, kita tak berdosa. Tak apa hati kan? Jadi ceritanya tuan-tuan, kepada soalan kawan kita ni, boleh tak boleh kita pula pergi nak kerat tangan dia ni? Tak boleh. Atas kapasiti kita, individu tak boleh buat benda ni. Jadi kena ingat betul-betul. Soalan, saya difahamkan di negeri Kedah tidak membenarkan solat jenazah selepas asar. Minta ulasan Ustaz. Ini ada dalam fatwa kerajaan negeri Kedah. Kedah ada keluar satu buku fatwa kerajaan negeri. Dalam buku tu dia ada sebutlah dilarang sembahyang jenazah lepas asar, kerana lepas asar ni waktu haram semayang. Jadi Kedah dia beralasankan begitu. Dan sebenarnya pun di Kedah ada orang buat, tak semua orang ikut. Bercerita dia sebenarnya macam mana. Boleh tak boleh buat sembahyang mayat selepas sembahyang asar, sedangkan lepas asar itu waktu yang diharamkan sembahyang? Boleh tak boleh buat sembahyang jenazah lepas sembahyang asar? Ulama sepakat mengatakan boleh. Pasal apa? Pasal dia sembahyang yang bersebab. Sembahyang yang bersebab. Sebab ada jenazah, maka ada sembahyang jenazah. Maka kerana itu boleh buat sembahyang jenazah selepas sembahyang asar. Bahkan di Mekah, di Madinah pun orang sembahyang mayat selepas asar. Di Mekah pun buat, di Madinah pun buat. Serupa aja. Lepas sembahyang asar, dia beritahu ke sembahyang mayat ni.
Kot nak kata Mekah diberi spesial dekat dia, dia tak ada waktu haram saya. Madinah je. Madinah pun ada buat juga. Jadi ceritanya tidak salah. Semayang mayat selepas semayang asar itu tidak salah, kerana dia semayang bersebab. Sama macam kita main masjid, kita dah semayang asar lah. Kita semayang asar, masjid gelugong. Lepas tu nak balik, kan nak pergi apa tang mana rumah kawan kan di Taman Sa'dun ke apa, kan lalu kau ni, oh teringat semalam main mengaji di masjid Taman Sa'dun, tertinggal pen ke apa, kitab ke tertinggal tang mana ke, nak masuk ambil pen kita, nak masuk ambil kitab kita dalam masjid. Kita dah semayang asar dah tadi di masjid gelugong. Kita main sambil nak ambil barang kita yang kita tertinggal itu, ambil ayat semayang Allahu Akbar, semayang sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Semayang sunat tahiyat masjid 2 rakaat itu dikerjakan lepas dah asar dah. Kita dah semayang asar dah. Boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Pasal semayang sunat tahiyat masjid pun serupa juga, semayang bersebab. Sebab masuk masjid, maka disunatkan semayang sunat tahiyatul masjid. Jadi ceritanya di Kedah pun orang buat juga, semayang mayat selepas asar ni buat juga, walaupun ada fatwa yang dikeluarkan di peringkat negerinya begitu. Tapi fatwa itu bukan fatwa yang sampai ke peringkat boleh dia ambil tindakan kepada orang yang buat. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.